ulama, jangan sampai datang cara yang ketiga yang masih belum sampai di Malaysia ni, tapi telah berlaku di Palestin, berlaku di Iraq, telah berlaku di Libya dan sebagainya. Apa dia? Cara kekerasan. Mereka murtadkan manusia dengan cara kekerasan. Saya buat contoh mudah. Dulu Brother Syahid, zaman Jepun, orang-orang kita takut ke Jepun. Contoh kalau dia panggil Jepun kepung dewan kita ni, takut kita tuan-tuan. Sebelum dia masuk serbu kita, dia tembak 2 dah ke udara. Bila masuk dia tapar kita 5-6 kali, pening kita. Dia kata letak banet sini pisau, kata 1+1=3. Kita pun kerana takut kekerasan datang untuk robek akidah kita, kita pun kata 1+1=3, 1+1=3. Dia kata wirid 1000 kali, 1+1=3, biar jadi sebati. Kita pun wirid 1+1=3, 1+1=3, 1000 kali. Akhirnya datang sakit perut. Lepas 1000 kali kita kata Nipong nak pergi tandas sekejap. Jepun pun beri Nipong lah, beri dia pergi. Bila kita pergi selisih dengan kawan, kita tanya 1+1=3 ke? Dia kata dah, 1+1=2. Dah tadi awak sebut sampai 1000. Itu yang sebut keyakinan lain, akidah lain. Jangan sampai di negara kita berakidah yang benar pun terpaksa sembunyi-sembunyi. Ini yang telah berlaku. Bagaimana mereka dah guna pelbagai cara untuk menyerang akidah kita. Saya nak kembali kepada Brother Syakiri untuk pusingan kedua ini. Dan dengan kuasa moderator yang ada pada saya, hanya 5 minit saja saya bagi untuk pusingan kedua. Apakah Brother Syakiri yang menyebabkan keyakinan Brother Syakiri sendiri terhadap Islam, sehingga keputusan yang terbesar dalam hidup, itulah persoalan akidah ini, Syakiri telah ambil. Silakan. Terima kasih di atas pertanyaan tadi. Bila saya memeluk Islam, seperti mana kita semua tahu, pada awalnya nak kahwin perempuan Melayu. Tetapi sebelum kahwin saya nak tahu apa itu Islam. Jadi saya belajar. Perkara pertama yang ustaz mengajar saya adalah siapa Allah, mengenal Allah tadi. Dan di dalam Al-Quran ada beratus ayat menceritakan siapa Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ambil suratul Al-Ikhlas, surah nombor 112 ayat 1 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, tunggal, satu, bukan 2, bukan 3, bukan banyak. Allahus Samad. Allah tiada mula, tiada akhir. Allah tidak memerlukan suatu apa pun, tetapi seluruh alam sekalian makhluk bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Yakni Allah tak ada anak, tak ada mak, tak ada bapa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu apa pun yang serupa dengan Allah. Apa saja mata kita dapat lihat, itu bukan Allah. Kalau kita pejam mata, apa gambaran, image masuk dalam kepala kita, itu bukan Allah. Sebab Allah tidak dapat digambarkan, dibayangkan. 4 ayat ini sudah cukup bagi saya. Saya tahu inilah Tuhan saya. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin dari kecil dah biasa baca suratul Ikhlas, tetapi ini adalah pertama kali saya mendengar inilah terjemahan tentang Tuhan. Dan saya terus tahu ini Tuhan saya. Perkara ini kemudian meyakinkan saya, sebab akidah ni berperingkat-peringkat dia pemantapan dia. Perkara kedua yang meyakinkan saya Islam agama benar, bila saya jumpa satu buku kecil menceritakan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang penemuan-penemuan sains moden. Al-Quran diwahyukan 1400 tahun yang lepas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi banyak ayat dalam Al-Quran menceritakan penemuan sains moden hari ini. Contoh, surah Al-Anbiya surah 21 ayat 30 menceritakan tentang Big Bang.
Matahari dan bulan masing-masing beredar pada orbitnya. Surah Yasin surah 36 ayat 40. Matahari berputar pada paksinya. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat nombor 33. Bumi kita bentuknya bulat diberikan gambaran dalam surah Zumar surah 39 ayat 5, surah Luqman surah 31 ayat 29, surah Naziat surah 79 ayat nombor 30. Gunung ganang menstabilkan bumi kita. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat 31. Gunung ganang disebut dalam Al-Quran sebagai pasak dalam Al-Quran, iaitu surah Naba surah 78 ayat nombor 6 hingga 7. Cap jari kita tak ada yang sama. Surah Qiyamah surah 75 ayat 3 hingga 4. Pada kulit kita ada deria rasa sakit. Surah Nisa surah 4 ayat 56. Kejadian embrio janin dalam perut ibu. Surah Mukminun surah 23 ayat 14. Satu kita boleh tambah lagi. Masa tak mengizinkan. Persoalan ialah bagaimanakah mungkin 1400 tahun yang lepas di dalam Al-Quran boleh mencerita penemuan-penemuan sains mutakhir? Mungkinkah Nabi Muhammad yang mengarang Al-Quran? Tak mungkin. Kalau kita hidupkan semua manusia 1400 tahun yang lepas, kita hidupkan kembali, bolehkah mereka mengarang Al-Quran 1400 tahun dulu? Tak dapat. Kalau Al-Quran bukan dari manusia, dari siapa? Dari Allah. Allahu Akbar. Dan saya yakin Islam agama benar. Dan saya mengucap 2 kalimah syahadah 15 tahun yang lepas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun ibu bapa saya ugut mereka akan bunuh diri kalau saya masuk Islam, saya tetap masuk Islam. Dan saya beritahu kepada ustaz saya, ya ustaz, kalau ditakdirkan saya tidak dapat berkahwin dengan perempuan Melayu ini, saya tetap tidak akan keluar dari Islam. Cinta kepada Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya tanpa ada bandingan. Betul ustaz ya? Kita cinta pada Allah dan Rasul lebih daripada mak bapak kita, lebih daripada isteri, suami, harta benda, wang ringgit, rumah kita, anak-anak, siapa-siapa saja, tanpa ada bandingan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan terpaksa pilih antara mak bapak dengan Islam, yang mana anda akan pilih? Kalau sebut Islam, kejap lagi mak bapak mati. Kalau kita terpaksa pilih antara orang yang kita cinta dengan Allah, disitulah ujian akidah kita. Dan kemudian proses ini berterusan. Perbandingan agama. Bila saya mengkaji tentang kitab Bible, mengkaji kitab Hindu, bila kita kaji ini, terbukti Islam agama benar. Islam agama benar. Tauhid, akidah juga tersebut dalam Bible, tersebut dalam kitab Hindu. Cuma masa yang diberikan tak cukup untuk saya nak kupas. Boleh? Okey, insya-Allah. Saya bagi contoh dia sedikit, insya-Allah. Kalau kita tengok dalam Bible, orang Kristian kata Trinity kebanyakan. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Not 3 gods but 1 God. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Bukan 3 Tuhan tetapi 1 Tuhan. Jadi orang Kristian membawa ajaran Jesus adalah Tuhan, Trinity. Tetapi kalau kita kaji Bible, Holy Bible ni, tak ada satu ayat pun dalam Bible Jesus mengaku diri dia Tuhan. Ayat yang jelas tak ada. Tetapi sebaliknya Jesus mengaku dia bukan Tuhan. Contoh, Gospel of John chapter 14 verse 28. Dalam Bible Jesus kata, my Father is greater than I. Tuhan Bapa lebih besar dari saya. Automatic Jesus tak boleh jadi Tuhan. Sebab sifat Tuhan tak boleh ada benda lain lebih besar dari dia. Ataupun Gospel of Matthew chapter 26 verse 39. Jesus went a little further and fall his face unto the ground and he prayed. Jesus sembahyang kalau ikut Bible. Macam mana dia sembahyang? Muka letak atas lantai. Artinya apa? Sujud. Kalau Jesus Tuhan, dia tanya dia balik, Tuhan sembah Tuhan. Logik ke? Tak logik. Dan bagaimana cara Jesus sembahyang? Dia sujud. Orang Kristian sujud hari ini. Saya masuk gereja banyak kali, tak pernah sekali pun orang Kristian waktu sembahyang dia sujud. Tak pernah. Siapa yang sujud? Orang Islam. Jadi cara Jesus sembahyang, solat, bukan macam Kristian. Dia solat seperti orang Islam. Jesus tidak membawa ajaran agama Kristian ataupun Trinity, tetapi dia seorang Muslim. Kalau kita kaji kitab Hindu sebagai contoh, kitab Hindu ni ada banyak. Di kitab Veda paling tua. Veda ni ada 4 jenis. Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, Atharva Veda, kitab Puranas, Upanishad, Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Tirukkural, Tirumurut, macam-macam kitab dia. Kita ambil contoh sikit. Dalam kitab Chandogya Upanishad, buku 6 bab 2 ayat nombor 1 menyebut Ekam Advitiyam
Artinya Tuhan itu satu, tidak ada nombor dua, serupa dengan Qul huwallahu ahad. Swatara Upanishad bab 6 ayat 9, na chasakati janita na chadipa. Artinya ialah Tuhan tak ada ibu bapa, atau Tuhan lain lebih besar darinya. Lam yalid walam yulad. Yajurveda bab 32 ayat 3, na tasya pratima asti. Tuhan tak ada rupa, tak boleh nak dirupakan langsung Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yajurveda bab 40 ayat 9, anda tama prawisantia sambutimu pasti. Tak faham apa, kita angguk je dulu. Artinya mereka jatuh dalam kegelapan. Siapa yang menyembah Asambuti? Artinya alam semula jadi, pokok, batu, ular, api, kera, lembu, jatuh dalam kegelapan. Ayat ni sambung, dia kata kalau sembah Sambuti lagi teruk jatuh dalam kegelapan. Apa tu Sambuti? Benda yang dibuat dengan tangan manusia. Contohnya seperti patung berhala. Orang Hindu dilarang menyembah patung berhala. Last, satu doa yang cantik dalam kitab Hindu, Brahma Sutra of Hinduism, yang berbunyi Ekam Braham Dutya Nasti Nia Nasti Kincen Bhagwan Eki He Dosra Nahi He Nahi Nahi Jarabi Nahi, yang bermaksud Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan yang lain, tidak sama sekali, tak ada. Serupa dengan La ilaha illallah. Yang saya belajar ni daripada tokoh-tokoh Islam yang lain, daripada arwah Syekh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik, dan terus menerus kita belajar. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya bukannya pandai, saya bukan ustaz, dan sudah pasti saya bukan ustazah. Saya orang Islam biasa, sedang berjuang nak menjadi seorang mukmin, insya-Allah. Saya cakap begini tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya nak bagi tahu kerja dakwah ni bukan kerja ustaz atau imam saja, tetapi tanggungjawab setiap orang Islam. Dan saya bukan orang yang pandai. Saya belajar, tahu sedikit saya petik, tahu sedikit saya petik, petik sini sikit, petik dekat sana sedikit. Yang penting kita sampaikan apa yang kita tahu. Rasulullah bersabda dalam Sahih Bukhari jilid 4 hadis nombor 667, Balaghu ani wala ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Apa yang kita tahu kita kongsi. Kenapa syaitan menyesatkan manusia? Syaitan rajin, dia buat kerja. Kenapa tidak kita buat kerja? Kita pun rajin, bukan menyesatkan orang. Kita mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Terima kasih kepada Brother Syakiri. Itu dia tuan-tuan dah dengar beberapa dalil yang menguatkan bahawa Islam ini benar di dalam holy scriptures yang lain, seperti dalam Hindu scripture, dalam Holy Bible yang telah disebut sebentar tadi. Saya nak berpaling arah kepada Al-Fadil Ustaz Zamihan untuk meneruskan perbentangannya seperti mana yang telah dinyatakan kepada kita tadi dalam merukaikan permasalahan akidah yang semakin muncin. Silakan Ustaz. Terima kasih sahabat pengurusi. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita kena sedar bahawa kita sedang dilanda ancaman akidah. Ancaman kita terbagi pada dua. Satu ancaman dalaman, satu ancaman luaran. Yang dimaksudkan dengan ancaman dalaman ialah ancaman fahaman, pemikiran atau doktrin yang berasal dari umat Islam sendiri. Yang dimaksudkan dengan ancaman luaran ialah ancaman-ancaman daripada fahaman, pemikiran, doktrin keagamaan yang lain atau budaya yang lain seperti Hindu, Buddha, Yahudi, Kristian. Jadi dua senario ancaman ini perlu disedari dan difahami dan diatasi sebaik mungkin. Ia bukan sekadar tugas jais atau mais atau jakin atau Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti. Bukan itu. Jabatan ini hanya menjadi moderator sahaja. Tetapi yang perlu memahami kronologi ancaman, memahami dan menanganinya ialah umat Islam itu sendiri, yang mengakui dia Islam, dia balik, dia berakal, wajib menguasai ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak, membina jati diri Muslim yang mantap, beramal dengan ilmunya, berdakwah, sekaligus boleh menepi semua ancaman dalaman ataupun luaran.
Ancaman dalaman sekarang ni, kita orang Islam pergi jadi Ayah Pin, jadi AJKH, Ahmad Laksamana, Qadiani, Bahai, jadi Syiah, jadi Wahabi, jadi Islam liberal, jadi pluralisme agama, jadi Global Ikhwan Sinan Berhad, tukar nama menjadi Nur Muhammad, macam-macam. Mengapa kita sampai ke tahap itu? Ke tahap menyimpang, ke tahap yang menyeleweng? Sebab diri tidak dibekalkan dengan ilmu, tidak dibekalkan dengan akidah yang sahih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di peringkat awal Islam menjadualkan pada ibu bapa yang mendapat kelahiran anak, disunatkan untuk kita azan telinga kanan, qomat telinga kiri. Dalam azan tu pelajaran akidah, dalam azan tu ada syahadah. Walaupun ia sunat, tetapi mempunyai pengertian yang mendalam. Hampir mati atau setelah mati seseorang yang beriman, kita disunatkan untuk bertalqin. Talqin itu makna mengajarkan. Kita ajar apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam solat pun kita tak lekang daripada akidah. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam azan pun, dalam iqamat pun. Jadi pendidikan akidah ni pendidikan yang berterusan. Seandainya akidah tu ada pada pemahaman kita, pada keyakinan kita, pada diri kita, kita tak akan jadi sesat, tak akan jadi menyeleweng, tak akan mengamalkan fahaman, pemikiran, ajaran yang pelik-pelik. Kita tak akan membebankan diri masyarakat dan agama kita sendiri bila kita memiliki akidah yang sahih. Caranya belajar, berilmu. Innamal ilmu bitta'allumi wal fiqhu bittafaqquhi. Ilmu itu diperolehi dengan belajar. Saya nak syorkanlah kepada JAIS ataupun MAIS atau mana-mana jabatan agama pun, dalam negeri kita khususnya Selangor, kita sepatutnya buat modul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Modul ini kita gunakan untuk pembelajaran di masjid dan di surau. Terangkumkan modul ini dengan konsep ketuhanan Allah, mengenal Rasulullah, soal sam'iyat, dan juga soal aliran pemikiran Islam kontemporari yang melihat ancaman dalaman dan melihat ancaman luaran. Sampai akhirat, sampai kiamat pun. Ni ya isinya kita belajar Mesir ke, UKM ke, UN, UIA ke, Sudan ke, Jordan ke, Syria ke, Lebanon ke. Ni ya yang kita belajar pun. Mana-mana kita pergi. Daripada dunia sampai akhirat. Jadi perlu ada modul di masjid, di surau, di sekolah rendah, sekolah menengah, di universiti sekalipun. Bukan kata ustaz ni balik daripada Mesir, ngajar kitab dia. Ustaz ni balik daripada Jordan, ngajar kitab dia. Ustaz Wahabi mengajar Wahabi, Ustaz Syiah mengajar Syiah, Ustaz liberal mengajar liberal, Ustaz politik ceramah politik. Jadi hara subjek akidah kita. Kalau kita pergi di masjid, banyaknya ceramah umum, ceramah umum, ceramah umum, ceramah umum. Ceramah umum satu persepsi, satu sudut, satu input. Tapi kita memerlukan pengukuhan akidah yang berterusan. Kalau ada kitab-kitab yang lama yang agak complicated sedikit untuk kita memahami, tukar bahasa baru. Kita cari kumpulan pemikir, kumpulan pakar, kita bedah siasat, bina modul, supaya anak cucu cicit ciak kita ni esok lusa nak mati dah tuan-tuan. Saya tak tahu bila saya akan pergi, tapi apa yang kita tinggalkan untuk generasi, kita kena fikir. Itu. Yang kedua, berkait dengan ancaman dalaman dan luaran ni, tak perlu ada kekuatan undang-undang. Dalam Akta 559, 560, 561 sebagai akta kesalahan jenayah syariah yang diguna pakai di wilayah Persekutuan dan negeri-negeri lain di bawah bidang kuasa Sultan dan Ketua Agama Islam dan ada istiadat, tidak mencukupi untuk dijadikan mekanisme atau asas bagi memelihara akidah, dan utamanya dalam menangani gejala murtad. Kalau Akta 559, 560 paling tinggi 356, RM3,000, 3 tahun penjara,
RM5,000 Malaysia denda, 6 kali sebatan tak cukup nak tangani masalah murtad, masalah Nabi palsu, masalah Rasul Melayu, masalah hina Quran, masalah hina Nabi, masalah hina hukum syariat, hukum hudud. Tak cukup 356 tak cukup. 3 tahun penjara, RM5,000 Malaysia denda, 6 kali sebatan tak cukup. Dan saya berani bercakap ini undang-undang tidak syar'i dan memerlukan kepada pemerkasaan undang-undang bagi jaga akidah, syariah dan akhlak umat Islam. Buang sampah RM10,000, buang sampah RM10,000, dilarang membuang sampah, denda RM10,000. RM10,000. Buang akidah RM5,000. Huyo, lu fikirlah sendiri. Kita alhamdulillah, agung kita orang Islam, Perdana Menteri kita orang Islam, raja kita pun orang Islam, kecuali Raja Gopal dilatih pada sepak kebangsaan. Kita berbangga dengan keadaan ini. Kita bersyukur pada Allah. Dalam masa yang sama kita menggarap kekuatan untuk jaga akidah, menggarap kekuatan untuk jaga akidah, menggarap kekuatan dengan kedudukan Islam sebagai agama kebangsaan. Dan kita berfikir bagaimana untuk nak jaga. Jadi undang-undang tadi perlu diperkasa. Kerana cabaran-cabaran sekarang itu begitu kuat melanda, undang-undang perlu diperkasa. Sama ada akta ataupun enactment pentadbiran undang-undang Islam di peringkat negeri di bawah bidang kuasa Tuanku Sultan ataupun juga di peringkat persekutuan perlu diperkasa supaya isu-isu yang murtad, menyeleweng, bukan hanya melihat kepada fakta luaran, tetapi kita perkasakan dengan ilmu sebagai pemerkasaan dalaman, dan kita perkasakan dengan undang-undang bagi menyelesaikan permasalahan umat Islam. Dan yang ketiga, tuan-tuan, pendidikan berterusan dimainkan oleh ibu bapa. Tuan-puan sedar tak? Anak kita kat rumah pun pakai baju Kristian, pakai baju macam orang Hindu, nampak pusat, nampak paha, nampak betih, nampak perut, nampak dada, alur gajah, batang air, anak bukit. Itu manifestasi daripada akidah tak betul. Bila akidah tak betul, ucapan tak betul, perkataan tak betul, tindakan pun tak betul, jadi orang tak betul. Contoh, bila kita minat bola, adik-adik kita pakai baju FC Barcelona yang semalam seri dengan Real Madrid 2-2 di peringkat Copa del Rey. Tapi Barcelona layak ke separuh akhir Copa del Rey, ada Piala Diraja Sepanyol. Walaupun kita peminat Barcelona, jersey Barcelona tu adalah laman Kristian. Perhatikan kalau adik, abang, kakak, pak, saudara kita pakai baju yang ada laman Kristian, nak jadi Kristian kah? Kita minat AC Milan, laman baju AC Milan dalam Kristian. Kalau Liverpool dulu ada lama Arab, sekarang ni baru ada Standard Chartered. Ni bahaya, tuan-tuan, bahaya. Begitu juga pakaian yang lukis gambar hantu, gambar setan, gambar tidak ada Tuhan, gambar kebebasan. Itu pluralisme, itu liberalisme agama. Begitu juga kita pakai pakaian yang bentuk-bentuk orang Cina ikut kepercayaan kuno Cina, orang Hindu ikut kepercayaan Hindu. Pasal apa kita nak pakai pakaian Hindu? Kita pakai Islam lah. Asalkan tidak merosakkan akidah, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, Islam menerima. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, tolong sensitif masalah akidah. Kita boleh nilai dari sudut perkataan anak-anak kita, abang-abang kita, adik-adik kita, masyarakat kita, keluarga kita, pemimpin kita. Kita boleh nilai dari sudut perbuatan, makan, pakai, minum, tidur, bangun, kucing, berak mereka. Dan kita boleh nilai dari sudut akhlak. Pendek kata, tuan-puan, kalau akidah betul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ibadat dia pun akan jadi sahih. Akidah betul, semayang, puasa, zakat, haji, makan, minum, halal, haram, urus niaga, kerja di jabatan kerajaan ataupun swasta akan jadi betul. Bila akidah betul, syariat betul, lahirnya akhlak yang mulia. Lahirnya akhlak yang mulia. Tapi semua kerangka ini dengan ilmu. Semua kerangka kehidupan yang lurus ini dengan iman, dengan akidah, dengan amal yang soleh.
barulah kita balik semula kepada ihdinas siratal mustaqim. Kita ada kekuatan, kita tepiskan ancaman luaran, kita tepiskan ancaman dalaman, barulah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah wa 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang dikatakan an'amta 'alaihim, jalan kebenaran, jalan yang Allah kurniakan nikmat pada mereka. Siapa mereka? Nabi-nabi, para siddiqin, orang yang jujur setia hati dengan Allah dan Rasul. Para syuhada, sanggup korbankan masa, tenaga, nyawa di jalan Allah, membela agama Allah. Kasihnya Sayyidina Abu Bakar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sanggup membunuh anak sendiri dalam medan perang Badar. Kasihnya Sayyidina Umar Al-Khattab, sanggup membunuh keluarga sendiri dalam medan perang Badar. Sanggupnya anak Abdullah bin Ubay bin Salul sanggup memenggal kepala ayahnya sendiri, mata-mata kerana cintakan Rasulullah dan bencikan kekufuran. Ini semua dibuat kerana mempertahankan akidah yang disebutkan sebagai minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, dan orang yang maksimal ibadat, minimal maksiat. Lakukan maksiat, mereka kembali pada Allah dengan bertaubat sebagai bekalan menuju akhirat. Wa hasuna ulaika rafiqa, untunglah bagi sesiapa jua yang menyintai mereka, mengikuti jejak langkah mereka dan mempercontohkan mereka dalam kehidupannya. Kita nak kita sebahagian daripada wa hasuna ulaika rafiqa. Jangan sampai kita solat, kita baca Fatihah, akidah kita tak betul. Perhatikan tuan-tuan, ayat yang pertama bismillahirrahmanirrahim itu akidah. Alhamdulillahirabbil alamin akidah. Ar-Rahmanir-Rahim akidah. Malik yaumiddin akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baru masuk syariah. 4 ayat pertama Fatihah akidah. Betulkah akidah kita? Baca balik, baca tengok pada diri kita berdasarkan pada ilmu, kefahaman, keyakinan kita. Betulkah syariah kita? Cari guru, cari kitab, pergi masjid, pergi surau, pergi majlis ilmu, rujuk alim ulama, bertanyakan masalah agama lebih utama daripada kita bertanyakan masalah perut makan kita. Dan kita sentiasa melihat akidah yang betul, syariat yang sahih, adanya budi pekerti manusia yang mulia dalam diri kita. Kerana kita sedar, kita yakin tiba saatnya kita menghadap Allah, apa yang hendak dibawa. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, masa tidak mengizinkan kita. Tuan-tuan, carilah kitab, cari ilmu, cari alim ulama, rujuk, berdamping dengan mereka, ambil manfaat, insya-Allah. Alim ulama yang benar, yang ikhlas, beramal dengan ilmunya, boleh membawa kita dalam perjalanan menuju pada Allah. Allahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zamihan yang telah pun menyampaikan input-inputnya dalam pusingan kedua ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua di panel jemputan kita ini, dan untuk itu berakhirlah sudah forum kita. Dan saya yakin tuan-tuan banyak persoalan yang hendak diutarakan, tetapi sebagai inisiatif daripada kami di sini, saya akan war-warkan nama-nama nombor telefon di panel kita ini, supaya anda boleh dapat berhubung secara direct untuk bertanya apa-apa saja. Boleh jadi di luar sana ada beberapa jualan buku, kalau tak faham boleh tanya terus daripada panel-panel kita di sini. Dan di luar sana saya nak war-warkan juga ada jualan buku daripada Al-Fadhil Brother Syakiri dan juga Al-Fadhil Ustaz Zamihan, dan juga saya pun ada juga jual buku sikit-sikit. Jadi tuan-tuan utamakan beli dulu buku panel kita ni, moderator ni tak ke mana ya, jangan bimbang. Baik, sini saya nak war-warkan ya, nombor telefon ahli panel kita boleh dapatkan untuk apa-apa program ataupun sebarang permasalahan. Yang pertama, nombor Brother Syakiri 019 555 777 dan kosong belakang ni. Semula 019 555 777 Al-Fadhil Ustaz Zamihan 012 246 5518 012 246 5518.
dan moderator sendiri 017 2077634 017 2077634. Terima kasih kepada hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan dengan forum ini, dengan program yang telah kita laksanakan pada pagi Jumaat yang berkat ini, di awal Rabiul Awal yang mulia ini pula, dapat membenihkan pengetahuan-pengetahuan dan kekuatan dalaman daripada kita untuk menghadapi ancaman-ancaman akidah yang semakin meruncing di dalam zaman yang penuh mencabar ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur, kepada rakan daripada JAIS dan juga MAIS, terutama Al-Fadhil Ustaz Hashim dan juga rakan-rakan, dan seterusnya hadirin hadirat, terutamanya juga DIF dikehormat kita pada pagi yang penuh berkat ini. Mudah-mudahan ada rahmat dan berkatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil pengerusi majlis. Silakan.